Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi Isnin ini kita dapat bertemu dalam majlis ilmu yang mana kita akan membicarakan tentang dua tajuk. Tajuk yang pertama adalah berkenaan dengan tadabbur surah lazim. Yang kedua, pertemuan kita setiap Isnin ini akan diselangi dengan kita mempelajari tentang Asmaul Husna, iaitu tentang nama Allah yang baik lagi mulia. Minggu lepas kita telah memulakan perbincangan kita berkenaan dengan kelebihan, kepentingan, keutamaan kita mempelajari nama-nama Allah Al-Husna. Jadi untuk minggu ini kita akan kembali kepada tajuk tadabbur surah-surah pendek. Nanti insya-Allah kita akan menyambung kembali tentang Asmaul Al-Husna. Pagi ini kita akan memasuki surah yang kedua, iaitu surah Alam Nashrah Laka Sadrak ataupun surah Asy-Syarah, yang mana surah Asy-Syarah ini merupakan surah yang terletak sama seperti mana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Surah Alam Nashrah merupakan surah yang diturunkan selepas Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha. Dan dalam susunan surah di dalam Al-Quran, surah Asy-Syarah itu juga disusun ia selepas surah Ad-Duha. Untuk memahami surah Alam Nashrah Laka Sadrak, maka kita kena kembali mengingati peristiwa di sebalik penurunan surah Ad-Duha. Kerana surah Alam Nashrah ini dia turun sejurus selepas turunnya surah Ad-Duha. Ini bermakna isu yang sama diturunkan surah Ad-Duha, isu itu jugalah penurunan surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Saya akan kongsikan nota bagi surah Ad-Duha dengan surah Alam Nashrah dalam bentuk PDF, nota yang lama telah disediakan namun masih lagi boleh untuk diguna pakai untuk rujukan. Sebelum kita memasuki perbincangan lanjut bagi surah Asy-Syarah, kerana ada kaitan dengan perbincangan kita tentang Asmaul Al-Husna. Jadi surah Asy-Syarah ini kita bincangkan dulu pada sesi pagi ini. Kita lihat tentang tujuan surah Asy-Syarah. Kita akan lihat tentang latar belakang ataupun segmen bagi surah surah Alam Nashrah. Kita boleh lihat kepada pembuka dan penutup bagi surah Alam Nashrah. Kemudian baru kita akan lanjutkan kepada perbincangan ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi waktu kita hanyalah 1 jam sahaja. Jadi kita mohon kepada Allah dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala mencampakkan kefahaman kepada kita, Allah melapangkan dada kita, Allah membersihkan dosa dan kesalahan kita. Moga-moga
pengisian kita, pembelajaran kita ini dapat dilakukan dengan berkesan, walaupun waktu pendek, tapi kita boleh memahami ia. Semoga Allah berkati majlis ilmu kita pada pagi ini. Saya akan paparkan sedikit latar belakang bagi surah Asy-Syarah. Baik. Surah Asy-Syarah ini tujuannya adalah Allah menurunkan surah Alam-Nashrah Laka Sadrak adalah Allah nak jelaskan kepada kita tentang dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW ini telah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah tujuan surah Alam-Nashrah secara fokusnya. Maksudnya kalau kita nak terus pergi kepada fokus ayat, dia memang ada kaitan dengan Allah meringankan bebanan tugas Rasulullah di dalam berdakwah. Okey. Apabila kita nak besarkan sikit tujuan surah ini, bolehlah kita katakan tujuan surah Al-Nashrah ini Allah nak menerangkan dengan lebih lanjut nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, kita boleh gunakan tujuan surah Ad-Duha sama juga boleh digunakan bagi tujuan surah Alam-Nashrah. Kenapa? Kerana penurunan kedua-dua surah itu adalah sama. Dia turun lepas daripada satu surah terus turun surah Al-Nashrah. Sebab itu ada di kalangan para ulama tafsir, mereka mengatakan surah Alam-Nashrah ini surah yang sambungan kepada surah Ad-Duha tu. Jadi tidak lengkap kalau memahami surah Ad-Duha tapi tak belajar surah Alam-Nashrah. Begitu juga kalau hanya belajar surah Alam-Nashrah, tidak lengkap kalau tidak belajar surah Ad-Duha. Okay. Apabila kita nak kecilkan lagi tujuan surah tersebut adalah Allah Ta'ala nak fokus kepada dalam banyak-banyak nikmat yang Allah beri kepada Nabi adalah Nabi dapat nikmat diringankan bebanan dakwahnya. Ini adalah salah satu perspektif dari sudut tujuan surah Alam-Nashrah. Secara luasnya kita kata apa? Adalah surah Al-Nashrah ni surah yang masih lagi Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita tentang apa nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Nabi SAW. Jadi Alhamdulillah kita telah selesai surah Ad-Duha pada bulan yang lalu. Jadi mari kita menyambung kembali, dapatkan kembali penghayatan kita, pemahaman kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, dan nikmat-nikmat itu juga kita boleh dapat dengan kita melihat nanti pada tindakan yang perlu kita lakukan bagi memastikan kita dapat nikmat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul yang mulia. Rasulullah tak minta, tapi Allah bagi kepada Nabi nikmat. Kalau macam kita perlu meminta nikmat itu kepada Allah. Maka ada caranya. Dalam surah yang sama ni juga nanti kita akan jumpa caranya. Okay. Kalau kita pecahkan surah Alam-Nashrah ini 8 ayat ini, kalau kita buat pecahan dia, kita boleh bahagikan surah Alam-Nashrah ini kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian yang berkaitan dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Setelah Allah menceritakan tentang nikmat, Allah menceritakan tentang apakah cara
nak meraih nikmat tersebut. Kalau kita belajar surah Ad-Duha, Allah cerita pasal nikmat. Tapi pada bahagian yang kedua, Allah menerangkan tentang bagaimana cara nak mensyukuri nikmat tersebut. Jadi pada surah Al-Nashrah, Allah mengajar kepada kita tentang apa cara nak dapatkan nikmat yang Allah sebutkan pada bahagian yang pertama dalam surah Asy-Syarah. Nikmat-nikmat yang ada dalam surah Asy-Syarah ini, ia berada pada kumpulan ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-6. Nikmat-nikmat yang Allah telah beri kepada Nabi SAW, ia berada pada ayat yang pertama sehinggalah pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Okay, maksudnya secara umumnya begitu. Tapi kalau kita nak fokuskan betul-betul kepada Nabi ni, kita boleh tengok pada perkataan ka. Kita akan jumpa macam sadaraka, wizaraka, zikraka, dhahraka. Ka ni maksudnya kamu wahai Nabi, kamu wahai Nabi. Kalau kita nak fokus hanya untuk Nabi tu, dia sampai ayat 1 sampai 4 lah. Kalau ayat 5 dan 6 ni dia macam umum. Secara umumnya ada kaitan dengan Nabi. Tetapi kalau yang lebih fokusnya ayat 1 sampai 4. Nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Nabi SAW. Okey, ini untuk bahagian yang pertama. Nikmat-nikmat Allah yang Allah beri. Okey, macam mana cara nak meraih nikmat tersebut? Dijelaskan oleh Allah pada ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Kalau kita baca terjemahan, kita akan menemui ayat ke-7 ni ada sesuatu perintah, tuntutan yang Allah minta Nabi SAW buat. Sampailah kepada ayat yang ke-8. Ayat ke-7 ni ada perkara yang Nabi perlu buat. Ayat ke-8 ada perkara yang Nabi perlu buat. Perkara yang perlu buat itulah dikaitkan dengan macam mana nak kekalkan nikmat itu, nak raih nikmat yang ada pada ayat 1 sampai 64. Boleh juga dikaitkan dengan macam mana Nabi nak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sebab kita dah katakan sebelum ini, apabila kita belajar tentang nikmat, mesti kita kena tahu tentang syukur. Dan Alhamdulillah, dalam dua surah Ad-Duha dengan Al-Nashrah ini, Allah menyebut tentang nikmat, Allah juga menyebut tentang syukur. Kita kan tahu, kelebihan orang yang bersyukur adalah Allah kekalkan nikmat tu. Sebab tu orang bersyukur ni, dia punya kelebihan dia apa? Nikmat yang sedia ada, Allah kekalkan. Lepas tu, Allah akan tambah nikmat yang baru. Oleh kerana itu, saya letakkan, ini hanya ijtihadi saya saja, nak bagi memahami surah Asy-Syarah ni berkaitan dengan apa. Jadi dekat bahagian yang kedua diletakkan cara meraih nikmat. Sebab kita nak terus pergi kepada teladannya pada penghujung ayat nanti. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Okey. Apa nikmat-nikmat itu? Okey. Nikmat-nikmat itu kalau kita keluarkan senarai dia. Okey. Nikmat yang pertama, Allah cerita tentang nikmat dilapangkan dada. Ini pada ayat pertama. Dilapangkan dada. Kemudian nikmat yang kedua, dihilangkan bebanan.
Bebanan di sinilah ada sebahagian ulama kata adalah dakwah. Tapi ada pendapat lain kata bukan sekadar dakwah. Bebanan di sini kalau ada mana-mana kesalahan yang Nabi lakukan, Allah akan ampunkan. Itu juga adalah bebanan. Nanti kita akan kupas. Jadi nikmat dihilangkan bebanan ini, kalau kita fokus kepada dakwah, dia merujuk kepada ayat 2 dengan ayat 3. Itu dihilangkan bebanan. Okey, kata orang diturunkan bebanan. Okey. Kemudian yang ketiga, ditinggikan nama Nabi SAW. Allah jadikan Nabi Muhammad ni popular dia. Masyhur Nabi, walaupun Nabi dah wafat tetapi masyhur Nabi ini. Maka masyhurnya Nabi Muhammad ini telah membuktikan kebenaran ayat yang keempat bagi surah Al-Nashrah. Dan yang keempat, nikmat secara umum, walaupun Nabi Allah tak kata ada perkataan ka dekat ayat yang kelima dan keenam ni, tapi kita boleh kaitkan juga dengan nikmat yang Allah bagi kepada Nabi adalah kesenangan itu wujud di sebalik kesusahan. Kita kalau kita susuri, kita baca, kita belajar dengan terperinci sejarah hidup Nabi SAW, mesti kita nampak susah hidup Nabi. Daripada dia mula jadi anak yatim, kita dah sebut dekat surah Duha kan, sampai Nabi wafat. Nabi kehidupan dia penuh dengan susah payah. Tapi sebenar-benarnya di sebalik susah payah itu sebenarnya ada kesenangan. Jadi secara tak langsung, apabila kita baca surah Al-Nashrah ni, kita dapat mempelajari sedikit sebanyak sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara apa? Secara umumnya inilah apa isi kandungan bagi surah Al-Nashrah. Sebab tadi kita kata bahagian pertama cerita tentang nikmat. Okay. Sebelum kita habis tentang nikmat ni, sebelum kita pergi kepada bahagian yang kedua, macam mana nak dapat nikmat ni? Cuba kita lihat dulu pagi ni. Cuba tengok susunan nikmat tu. Nikmat yang manakah didahulukan oleh Allah untuk Allah sebut dalam surah Al-Nashrah ini? Kalau kita rujuk ayat pertama, kita akan dapati nikmat apa? Nikmat lapang dada. Nikmat lapang dada. Kemudian nikmat dihilangkan bebanan. Apa perkaitannya? Nanti kita akan belajar perkaitan antara nikmat dengan nikmat. Kalau dada dah lapang, bagilah, suruhlah buat apa. Apa pun tugasan, apa pun rintangan. Bagi Nabi, dia akan rasa apa? Dia akan rasa ringan. Apa tak susunannya? Kalau Allah dah lapangkan dada, apa saja ujian yang Allah bagi kepada Nabi, rintangan, peperangan, ugutan, ancaman, semua Nabi dapat lalu dengan sukses. Kenapa Nabi boleh sabar? Kenapa Nabi boleh ada sifat berani? Kan? Kenapa jawapannya dadanya Nabi itu telah dilapangkan oleh Allah? Apabila dada seseorang itu lapang,
maka bagi seseorang itu, bagilah ujian setinggi mana pun, dia akan dapat tempuh satu persatu, satu persatu, satu persatu. Itulah berkaitan dengan kalau dada dah lapang, maka bebanan itu akan terasa ringan. Nah, inilah yang kita akan bincangkan nanti dekat slot tadabbur. Okay. Jadi apabila segala tugasan dapat dibuat dengan baik, kan Allah minta buat ini, Nabi buat, tak pernah, tidak ada satu pun mana-mana arahan Allah yang Nabi tidak lakukan. Nabi buat semua. Sebab itu Nabi ni dia panggil Al-Quran yang berjalan. Dia panggil akhlak Nabi seperti Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa yang Quran kata, apa yang Quran suruh, semua Nabi buat. Kenapa Nabi boleh buat semua perintah Tuhan? Cepat Nabi buat. Kan? Kenapa? Kerana dada dia rasa lapang. Kan? Allah suruh berperang. Ini perintah Allah. Dadanya lapang menerima perintah dari Allah. Besar tak dilapangkan dada? Okay. Apabila Nabi boleh buat semua apa yang Allah suruh, maka Nabi ini disayangi oleh Allah. Disayangi oleh penduduk langit dan disayangi oleh penduduk bumi. Oleh kerana itulah nama Nabi ini menjadi masyhur. Ditinggikan namanya. Tuan-tuan nak popular tak? Tuan-tuan nak jadi masyhur tak? Di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Jawapannya boleh. Guna solusi yang sama seperti mana Nabi dapat. Jadi, kena lapang dada dulu. Apabila dada lapang, kita akan hidup dalam keadaan buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Mana-mana musibah, kita tempuh dia. Sebab kita ada kekuatan pada dada kita yang dilapangkan oleh Allah. Jadi apabila kita buat apa yang Allah suruh, kita tak merungut. Kita tidak merasa, maksudnya kita tidak menyalahkan takdir Allah. Maka Allah akan sayang pada kita. Apabila Allah sayang kepada kita, nama kita ni akan dipuji oleh Allah di kalangan para malaikat. Dan Allah akan memerintahkan malaikat sayang kita, maka makhluk di dunia akan menyayangi kita. Dikaitkan juga dengan Nabi SAW. Walaupun ayat ini sasarannya batang tubuhnya kepada Rasulullah, tetapi ayat ini juga sasarannya adalah kepada umat Nabi SAW. Okay. Habis untuk bahagian pertama. Nanti kita akan buat tadabbur lah satu persatu ayat. Ni saya sebut dulu kesimpulan di belakang. Saya publik belakang dulu, nanti kita masuk kepada ayat. Okay. Kemudian bahagian yang kedua, surah Al-Nashrah ni, Allah menceritakan tentang macam mana nak dapat nikmat lapang dada, macam mana nak dapat nikmat Allah bantu kita dalam hidup ni. Kalau Nabi dia dapat tugasan dakwah, kita hidup kita sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Kita ada tugas sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai jiran. Macam-macam kita ada tugas. Kita kena buat amal ma'ruf nahi munkar. Macam mana kita nak melalui hidup ni, bawa semua itu dengan rasa ringan. Allah ringankan. Maka jawapan dia ada pada ayat nombor berapa dalam surah ni kejap? Ayat nombor 7 dan nombor 8. Ayat nombor 7 dengan nombor 8. Kalau ayat nombor 7, jawapan pertama, konsisten dalam ibadah. Ibadah kena jalan.
Walaupun sedikit tetapi konsisten. Kerana ibadah ni adalah cara untuk dapat lapang dada, untuk dapat rasa hidup ni alah ringan je, dunia ni tidak seperti nikmat di hari akhirat lah. Tapi kita akan bertembung dengan emosi, kita akan bertembung dengan syaitan. Tapi sebab tu kita kena konsisten ibadat. Ibadat ni dia adalah kekuatan bagi kita untuk kita selalu dekat dengan Tuhan tu, dekat dengan Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan tu, apabila ada rintangan, ada penghalang, penghasut, kita boleh halang dia. Jadi dada kita selalu lapang. Apabila dada kita lapang, dengan kita beribadat, lepas buat yang wajib, buat pula yang sunat, lepas buat yang sunat, buat yang wajib, lepas buat hubungan dengan Allah, buat hubungan dengan manusia, konsistenlah ibadat. Tuan-tuan yakin pada Allah, tetap akan dapat dada yang lapang. Tuan tenang, tuan bahagia. Lepas tu pula, ayat yang terakhir sekali, ayat yang okey. Ayat yang ke-8, Allah mengajar kepada kita bergantung harap kepada Allah. Okey, apa berkaitan konsisten dalam beribadat dengan bergantung harap kepada Allah? Apa dia punya hubung kait dia? Begini. Kalau kita buat ibadat kerana siapa? Kita nak apa ibadat tu? Kenapa kita solat? Kenapa lepas kita puasa Ramadan, kita puasa pula 10 awal bulan Zulhijjah? Kenapa selepas keluarkan zakat, bulat pula ibadat kurban? Konsisten, tak berhenti buat ibadat. Daripada 1 bulan kepada 1 bulan, daripada 1 minggu kepada 1 minggu. Kan kita konsisten. Kenapa ayat hujung tu kata wa ila rabbika farraq? Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau kamu dah konsisten ibadah yang kamu buat itu, kamu niatkan kerana siapa? Kamu buat untuk siapa? Maka ayat yang terakhir mengatakan, buatlah ianya kepada Allah. Buatlah semata-mata kerana Allah. Wa ila rabbika farraq. Dan nak terus puasa ni bukan senang tau. Nak terus bersedekah bukan senang. Nak buat tiap-tiap tahun ibadah korban bukan senang. Betul tak? Nak teruskan baca Quran bukan senang. Nak teruskan mengaji ilmu tiap-tiap hari Isnin bukan senang. Tetapi ayat ke-8 memberi petua. Wa ila rabbika farraq. Kamu bergantung haraplah pada Allah. Bergantung pada Allah tu. Sebab nak bangun qiyamul lail bukan senang nak bangun. Nak jadi konsisten ni. Ayat yang ke-8 bagi tahu, kau mintalah pertolongan kepada Allah. Minta Allah bangunkan pada waktu malam tu. Minta Allah bagi hati yang pemurah. Minta kepada Allah supaya hati itu menjadi hati yang rasa cukup memanjang. Bagi kepada Allah nampakkan dunia ni tak ada apa-apa. Bagi kepada Allah dapat hati ni hati yang takut nak buat benda-benda yang salah. Minta kepada Allah, bergantung kepada Allah untuk campakkan rasa cinta nak belajar Quran. Kita nampak tak berkaitan pada ayat terakhir? Walaupun sebelum ni kita baca surah Asy-Syarah itu mungkin kita faham sikit lah. Kan? Tetapi apabila kita belajar, Allah buka kita. Rupa-rupanya surah Al-Nashrah itu untuk kita amal. Amal dekat mana? Mengamalkan intisari ayat-ayatnya. Melihat di sebalik Allah kata nikmat tu kepada Nabi. Sebenarnya nikmat itu juga Allah boleh bagi kepada kita. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan nampak
bagaimana Al-Quran ini dia adalah huda. Dia adalah petunjuk untuk kita. Bukan kita baca je. Sebab itu kenapa ramai orang dia baca. Dia tak tenang hati dia. Mula-mula memang kita, kalau kita baca tak faham, sedikit kita memang rasa macam Quran ni tak bagi kesan apa pun dalam hidup. Antara sebab dia mungkin kita tak faham di sebalik mesej yang Allah nak sampaikan. Bila kita belajar, kita boleh tengok yang implisit, yang eksplisit, yang tersurat, yang tersirat. Itulah tadabbur. Kerana tadabbur tu kita melihat di hujungnya. Hujung daripada ni Allah nak bagi tahu apa. Jadi saya harap dengan penjelasan saya secara ringkas untuk pendahuluan pada pagi ini dapat memberikan kita sesuatu yang kita boleh jadikan maklumat dalam surah Al-Nashrah ini untuk kita mendapat nikmat selalu lapang dada. Kan? Kita nak sangat sebab ingat tak kita belajar surah Ad-Duha? Ingat tak kita dah belajar surah Ad-Duha kan? Dan kita dah kata surah Ad-Duha mengajar kepada kita bahawa hidup ni kita tak boleh lari daripada susah. Hidup ni penuh dengan rintangan. Ada macam-macam ujian. Tapi dah lalulah ujian tu. Jadi kita memerlukan kekuatan. Kekuatan itu ada pada dada. Dada kita ni. Apabila dada kita menjadi, kita rasa gagah, kita kuat. Alhamdulillah. Itu nanti akan bawa kepada kita akan kukuhkan dengan nama Allah As-Samad. Nanti saya nak bawa tuan-tuan terus pergi kepada nama Allah yang merujuk kepada pergantungan. Sebab kita nak kaitkan dengan surah yang kita belajar. Apabila kita boleh tempuh, ada masa Tuhan bagi kita sedih, kita sabar. Ada masa Tuhan bagi kita sihat, kita syukur pada Allah. Kita dah belajarkan cara syukur dekat surah Ad-Duha. Ketika mana Allah bagi kita kesempitan hidup, kita sabar. Allah bagi kita lebih sikit rezeki kita, kita bersyukur. Kita dah ajar dekat surah Ad-Duha. So hidup kita ni kita lalui dengan sabar, syukur. Sabar, syukur. Maka apabila kita boleh lalui hidup dengan sabar dan syukur, maka kita akan menjadi terkenal. Allah angkat darjat kita daripada golongan kanan diangkat kepada golongan as-sabiqun as-sabiqun. Malaikat-malaikat kenal nama kita sebab Allah dah sebut-sebut nama kita. Kita mungkin tak nampak sekarang, tetapi apabila kita mati, kita akan tahu kita ini terkenal rupa-rupanya di kalangan makhluk-makhluk yang ada di langit. Sebab itu siapa yang nak terkenal dia di langit, maka jangan dia cari nama ketika mana dia di dunia. Okay, jadi cara macam mana nak bagi terkenal ni? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Betul kalau kita baca ayat nombor 7 tu Tuhan katakan, apabila kamu telah selesai suatu urusan, buat urusan yang lain. Sebenarnya Allah nak bagi tahu pada kita, buat ibadat ni non-stop. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Lepas datang bulan Syura Ramadan, masuk pula bulan-bulan haram. Teruskan. Tak berhenti kita sebab joskop kita yang tidak akan ada penamatnya selagi mana nyawa kita di kandung badan adalah ibadat. Kerja kita buat apa yang Allah suka. Sama ada melibatkan manusia, melibatkan dengan Allah. Buat apa yang Allah suka. Kerja kita iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tapi kena fahamlah, na'budu tu perspektif yang umum ibadat. Okey, dalam masa yang sama nak buat ibadat itu kau bergantunglah penuh kepada Allah. Sebab ada masa iman kita turun, jauh turun tu. Kan? Kalau macam kita kan, ada setengah kita ni, kalau kita duduk kumpul dengan kawan-kawan kita yang belajar ni,
Kan kita rasa macam kalau kita pergi kelas, rasa macam kita beriman sangat kan. Betul tak kan? Tapi lepas kita keluar pada kelas, balik rumah kita, bawa diri kita sendiri, kita rasa macam jauh dengan Allah. Itu menunjukkan itu normal lah. Normal manusia yang biasa. Macam sahabat Nabi pun macam tu juga. Ada dalam hadis, mereka ni, apabila mereka belajar duduk dengan Nabi, mereka nampak tu syurga macam depan mata nampak. Neraka tu depan mata mereka nampak. Apabila mereka balik, duduk dengan keluarga, mereka rasa macam, apa ni hidup ni? Mereka mengadu dekat Nabi. Tuan-tuan tahu apa jawapan Nabi? Nabi kata, macam itulah manusia. Nabi kata, kita bukan malaikat. Kalau kita malaikat, kerjanya ingat je pada Allah kan. Kita ni ada jatuh bangun dia. Tapi kita minta kepada Allah supaya ke mana pun kita berada, waktu apa pun kita ada, kita nak selalu konsisten beribadat pada Allah. Jadi kita memerlukan kekuatan. Kekuatan itulah yang kita duduk pada ayat wa ila rabbika farghab. Kepada Rabb kamu bergantung harap. Sebab tu dalam doa yang kita minta kepada Allah, jangan lupa doa minta supaya Allah kuatkan kita, bagi kita ingat pada Dia, bantu kita dalam beribadat. Seperti mana doa yang ada dalam nota yang saya akan bagi nanti. Seperti mana kita katakan, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi selalu baca doa tu tiap-tiap hari. Ya Allah, bantulah ke atas diriku untuk mengingatimu. Jadi orang yang syukur kepadamu. Perbaikilah aku, ya Allah, dalam ibadah. Inilah serba ringkas yang saya nak sampaikan tentang isi kandungan bagi surah Asy-Syarah. Sebenarnya ni saya dah ambil yang pengajaran tahu sebenarnya. Saya nak ubah teknik, saya nak pergi kepada pengajaran dulu, teladan, baru kita masuk kepada ayat baik ayat. Saya cerita ni supaya tuan-tuan masih ingat lagi tentang Asmaul Husna yang kita dah senaraikan beberapa kepentingan tu. Sebab ini ayat Quran ni adalah kalamullah. 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 Kan kita sebut minggu lepas kan, kalau kita kenal Allah, apa kita dapat? Jadi moga-moga kita dapat sesuatu, kita dapat petunjuk hidayah dari Allah. Rupa-rupanya Al-Quran ni ada something yang memang kita tak boleh tinggal. Bukan sekadar dibaca, tapi untuk kita dapat nikmat akhirat yang kita belajarkan surah Duha tu kan, akhirat lebih baik pada dunia. Inilah jawapannya. Ia ada pada Al-Quran. Ia ada pada Al-Quran. Tapi Al-Quran itu difahami dengan cara yang betul. Okay. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, saya nak buat perkaitan surah Ad-Duha dengan surah An-Nashrah, kita sambung cerita pasal nikmat. Okey. Kalau kita belajar surah Ad-Duha dulu, kita telah tahu kan, Nabi ni anak yatim, Nabi ni Nabi ni Allah bagi dia kecukupan hidup, betul kan? Lepas tu Nabi SAW ni Allah bagi Nabi ilmu. Sebelum tu tak tahu apa-apa. Apa berkaitan dengan lapang dada? Kita terus sambung dengan surah Al-Nashrah. Okey. Orang yang jadi anak yatim, dia tak ada bapa. Kalau dia tengok ada bapa yang orang lain semua ada bapa, dia tak ada bapa, apa perasaan di dada anak-anak itu? Mesti dia akan sedih kan? Dia akan rasa, orang lain ada bapa, tapi bapa aku tak ada.
Ada kaitan tak dengan Nabi anak yatim dekat surah Al-Tuha dengan nikmat lapang dada? Ada berkaitan. Macam tu juga. Kan? Macam tu juga Allah bagi Nabi ni. Ingat tak kita kata Nabi ni kan mula-mula dia berada dalam bolan. Kemudian Allah bagi dia hadap. Macam kita kalau kita tak faham Quran kan. Umur kita dah sampai peringkat kita rasa macam tak faham Quran, kita rasa macam dada kita sesak, kita rasa macam aku ni tak faham lagi ni, tak faham. Dada kita jadi tak lapang, betul tak? Tapi alhamdulillah setelah Allah bagi kita hidayah, Allah tukar cara hidup kita dah dekat dengan Quran, kita faham Quran. Kita rasa dada kita ni macam ada banyak kita tak tahu. Kita rasa macam kita boleh sumbat dekat dada kita ni macam-macam. Kita rasa ilmu ni kita rasa macam banyak lagi aku tak tahu. Maksudnya apa? Dada kita dah mula lapang kan. Lapang. Lepas tu kalau kita kait dengan surah Al-Duha, Nabi kan Allah Ta'ala kata, engkau ni wahai Muhammad, kami yang cukupkan engkau kan. Kita tahu kan. Yelah, kita ni, masa kita ada duit, kita ada pekerjaan, kita ada orang sekeliling, kita rasa macam hidup ni macam okay, smooth, biasa. Tapi cuba kita hidup dalam keadaan kita cukup-cukup makan. Kasi pagi makan pagi, petang makan petang. Kita rasa sempit tau. Kita rasa sempit. Kan? Kita duk fikir. Setiap hari duk fikir duit je, fikir. Kan? Tapi apabila Allah bagi kita dada yang lapang, orang lain perlukan 100 untuk hidup. Tapi kita kalau dada kita ni lapang, bagi kita RM50 dah cukup. Tapi ada orang kalau Allah bagi dia lebih pun, tak ada. Dia rasa selalu tak cukup. Sebab apa? Sebab dada dia. Sebab tu nikmat dapat lapang dada ni, ya Allah, sangat besar dalam hidup. Kita kaitkan dengan Al-Duha. Ingat lagi tak Al-Duha kita kata apa? Nikmat apa yang awal-awal? Nikmat akhirat kan? Kan kita sebut ada nikmat akhirat kan mula-mula kan? Walil akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi nak bagi dada kita ni lapang, kita kena keluarkan dalam dada ni dunia. Kena keluarkan dia sikit. Masukkan akhirat di dalam dada. Ambil balik surah At-Tuha tu. Kita kena letak dalam dada kita. Akhirat. Maka dunia telah kita keluar sikit. Kita akan nampak dunia tu kecil. Itu cara nak dapatkan lapang dada. Ingat akhirat. Apabila kita ingat akhirat, kita akan terima apa saja pemberian Tuhan. Hari ini kita cari rezeki. Allah kata, kau dapat banyak ni je. Tapi kita terima dengan dada yang lapang. Sebab kita fikir akhirat. Ganjaran di akhirat. Kalau kita sabar, kalau kita terima, itulah dikaitkan dengan akhirat tu. Sebab tu dua surah ni ada para ulama kata dia bukan dua surah berbeza. Para ulama kata dia satu surah sebenarnya. Tapi kebanyakan para ulama kata surah berbeza lah. Sebab tu dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dia diturunkan sama. Sebab tu dua surah ini kalau dapat difahami, kita akan menjadi seorang manusia yang hebat. Bukan hebat dari pandangan manusia, tetapi kita menjadi seorang manusia yang hebat dari pandangan Allah, dari pandangan makhluk-makhluk yang ada di langit. Masa kita hidup, kita tak tahu nama kita ini popular ke tak popular. Kita bukan cari popular. Tetapi apabila kita mati, kita akan dimuliakan oleh Allah. Sebab tu kalau tuan nak tahu, nak kukuhkan lagi, ditinggikan nama ni, tuan kena baca hadis Al-Barra bin Azib tu. Hadis yang roh dibawa naik ke langit. Lepas tu kalau tuan belajar tentang malaikat,
Ada kalangan kita yang dah belajar, kita dah habis dah tajuk pasal malaikat. Tentang bagaimana Allah ni, kalau dia nak bagi manusia sayang, manusia dekat dunia ni sayang kita, Allah akan perintahkan Jibril untuk sayang kita. Dan Jibril akan perintahkan semua malaikat supaya sayang pada kita. Tapi nak bagi dapat kepada martabat, nak bagi Allah sayang dekat kita, itulah yang kita perlu konsisten dalam ibadat yang saya sebut tadi itu. Faiza faraghta fansab. Tapi nak dapat konsisten ibadat tu, wa ila rabbika farghab. Tak kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dipanggil. Dua surah ini turun disebabkan Nabi terputus wahyu beberapa hari. Nabi jatuh sakit. Kerana pentingnya wahyu itu, Nabi jatuh sakit, Nabi tak bangun solat malam. Turunlah surah Al-Tuha dengan surah Al-Nashrah yang memberikan kepada kita satu petunjuk macam mana kita nak lalu hidup ini. Macam mana nikmat yang Tuhan bagi dalam hidup ini. Apa yang perlu kita buat dalam hidup ini. Jadi itulah sedikit sebanyak pengisian ringkas untuk surah Al-Nashrah. Saya harap tuan dan perempuan dapatlah sesuatu, walaupun kita belum masuk ayat lagi satu persatu, tapi saya terus pergi kepada buah, kepada kita panggil output learning kita adalah sebenarnya yang ini sebenarnya. Ayat ni macam mana dia jadi applicable dalam kehidupan kita. Kita tak nak ayat Quran ni kita hanya nanti kalau kita dah mati orang baca kepada kita, tak nak. Kita nak jadikan macam mana surah Al-Nashrah ini memberikan kita kebahagiaan, menghasilkan ketenangan. Kita mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Nashrah memberikan kita jawapan, apa yang aku perlu buat? Hidup ni aku nak gunakan untuk apa? Allah bagi 24 jam. Nak buat apa? Apa yang kita cari? Ada pada surah Al-Tuha dan surah Al-Nashrah. Tapi tak habis lagi lah. Kita kena belajar lagi pada surah-surah yang lain. Moga-moga tuan-tuan dan perempuan nampak dengan jelas bahawa inilah pesanan-pesanan Allah. Ya, lama dah Allah suruh kita tadabbur. Baik. Ada apa-apa soalan sebelum kita teruskan? Okey. Dapat tak apa sikit sebanyak pengisian kita pada pagi ni? Saya tak nak masuk ayat lagi sebab saya nak bagi nota kat tuan-tuan terlebih dahulu. Rasa macam tak sedap pula. Dada ni rasa macam tak boleh lah kalau tak bagi nota. Jadi macam tak diam duduk dia panggil. Okay, saya minta maaf tuan-puan ya. Nota tu saya tunjukkan notanya macam ni. Saya ada nota dalam bentuk ni. PDF ni, nota sekejap saya tunjukkan. Saya bagi sekali dengan nota Al-Nashrah saya bagi nota sekali dengan surah Al-Duha. Sekejap saya buka nota tu sekejap. Oh dah ada, nota saya dah ada. Sekejap Mana nota? Okay. Saya buka tak nota. Tuan-tuan nampak tak nota saya paparkan? Sekejap. Sekejap ya, saya tunjukkan nota ni. Mana pula nota? Kalau kita lupa ya, kita banyak akan ingat nama Allah. Allah akan ingatkan kita. Okey, ni
Nampak tak nota tadabbur surah Asy-Syarah? Mohon respon dari tuan-tuan perempuan. Nampak Ustaz? Okey. Nampak Nota Ustaz. nota ni sebenarnya adalah nota lama. Macam Puan Nasimah tu dia dah pernah belajar dulu. Ada. Waktu kita belajar dekat Quranic My City Ya. Center. Tapi waktu tu kita kupas pendek-pendek je. Ya. Okey. Nota ni nanti saya akan berikan ada 19 buku surat dan saya akan bagi nota tambahan juga nanti ya. Nota ni. Dia ada maklumat tu seperti biasalah. Ada pendahuluan, lepas tu ada tema, penamaan surah, hubungan dengan surah sebelum. Tadi saya dah ulang dah sedikit. Lepas tu, sekejap saya kecilkan sikit. Ni dia ada perincian kandungan surah. Lepas tu terus pergi kepada keterangan dan tafsiran ayat bagi surah Al-Nashrah. Baik, ada apa-apa persoalan dari tuan-tuan perempuan? Ada apa-apa nak kongsi? Siapa-siapa yang dia selalu baca Ad-Duha ke Al-Nashrah ni, dia nampak ada mujarabnya. Maksudnya dia jadi seorang yang hatinya tenang. Mungkin dia ada masalah, dia pernah baca surah ni, Allah keluarkan dia daripada masalah tu. Kenapa saya tanya? Kerana surah ini dia tidak ada kelebihan yang khusus. Surah ni tak disebut pun kelebihan yang khusus kalau baca Allah keluarkan daripada kesulitan ke, tak ada. Tapi dari sudut isi kandungan surah ini, dia boleh pergi kepada membantu kita dalam kita ringankan bebanan kita. Ada siapa-siapa tak yang dia pernah amal, dia pernah baca? Okey, ada apa-apa soalan nak tanya bagi surah Al-Nashrah ni? Ada? Ada ke tak ada? Kawan-kawan yang lain? Rakan-rakan yang lain? Tak ada ya? Ustaz, maaf Kak Syida nak tanya soalan sikit boleh? Masuk. Boleh Kak Syida. Ada apa Kak? Macam ni, surah ni selalunya diamalkan bila ada keresahan, bila ada ujian sikit dan dibaca waktu solat lah kan. Dengan harapan doa surah ni boleh jadi penenang pada masalah kita hadapi lah kan. Sebab bila surah ni macam berkaitan kan dengan orang kata, sebab kita dah belajar dan kita tahu dia ada sesuatu yang boleh bagi motivasi pada kita lah. Boleh ke Ustaz kita anggapkan macam tu? Dari sudut makna, kita seperti yang kita faham boleh. Sebab daripada makna ayat tu, kita memahami, sebab kita gunakan kalam Allah kan, kita memahami bahawa ada nikmat lapang dada, di sebalik susah itu ada kesenangan. So kita seperti mengiktiraf, memuji Allah. Itu sebenarnya boleh dari sudut makna. Cuma kita tidak boleh secara jelas mengatakan bahawa sunnah baca surah ni nanti Allah akan jadi lapangkan dada kita. Kalau kita menyandarkan kelebihan surah ini kepada Nabi, itu yang tak boleh. Ataupun kita menspesifikkan, okey, surah ini mesti dibaca ketika mana kita dalam kesulitan. Yang tu tak boleh. Tapi jika secara umum, kerana kita sangat menghayati isi kandungan surah ni, dengan daripada penghayatan kita tu melahirkan rasa kebergantungan kita kepada Allah, keagungan kita kepada Allah, itu kita rasa kita perlukan Allah dalam hidup ni, ya, secara makna dia boleh. Sebab Al-Quran ni secara umum dia adalah syifa, dia adalah penawar. Mungkin bagi orang dia sangat terkesan ayat-ayat dalam surah ini menyebabkan dia rasa kuat untuk dia harungi kehidupan dia, itu boleh. Secara umumnya boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Tapi kita tak adalah sandarkan pada perkara tersebut. Cuma kita rasa bila kita nampak pada ayat tu macam ada satu motivasi. Jadi kita baca ketika tu lah. Lepas tu bila kita dah lega tu kita macam okey, kita berlapang dada dan kita teruskan surah-surah seperti kita biasa. Kita amalkan lah. Terima kasih Ustaz. Sama Kak. Okey.
Ada apa-apa lagi pertanyaan daripada grup rakan-rakan kita? Okey, program ni dia dianjurkan oleh apa ya? Saya pun tak tahu nama grup ni, saya lupa. Ada tak? Ada kawan-kawan kita. Ni grup daripada anjuran Puan Sarah bersama dengan rakan-rakannya. Jadi saya dah minta kebenaran untuk kongsi maklumat ni kepada orang lain. Semoga kita dapat manfaat. Ada tak nama persatuan tu? Oh, daurah muallimah. Daurah muallimah. Oh, daurah muallimah. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Surah ni memang kalau kita faham, kita akan teringat dekat Rasul. Patutlah Rasul ni, kalau kita kembali kepada Rasul kan, patutlah Rasul ni, dia manusia yang hebat. Tapi kita jangan sebut hebat tu je, kita kena mencari rahsia dia. Kita kena mencari macam mana Rasul ni dia boleh tempuh hidup dalam kesulitan, kan dakwah dia, jatuh bangun dia. Rupa-rupanya maklumat tu ada dalam surah Al-Duha dengan surah Al-Nashrah. Selepas ni kalau dah faham rasa seronok nak baca surah Al-Duha dengan Al-Nashrah. Dia sebenarnya kalau orang yang dia belajar, dia faham, dia suka, dia sebenarnya dia baca mana-mana surah. Tapi seperti Kak Syirah sebut tadi tu, dalam teknik tadabbur, kalau kita nak khusyuk dalam solat, kita boleh baca surah yang kita faham walaupun berulang-ulang. Rakaat pertama baca surah sama, rakaat tak apa, itu sangat digalakkan. Sangat digalakkan. Okey, ada siapa-siapa nak kongsikan lagi maklumat tentang surah Al-Nashrah ni secara umum? Minggu depan kita akan masuk ayat by ayat. Okey, kelas kita ni dia akan mula pukul 10.30 ya. Setiap Isnin dia akan mula jam 10.30 pagi. Kita akan selang-selangkan dengan Asmaul Al-Husna. Jadi saya bawa dulu maklumat ni. Nanti baru kita pergi kepada mana nama Allah yang ada kaitan dengan Tuhan ni melapangkan, di mana nama Allah yang menunjukkan Tuhan ini tempat makhluk bersandar. Kita ubah teknik belajar Asmaul Husna tu. Kita tak nak belajar daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Itu memanglah disebut. Tapi kita nak belajar surah dengan nama Allah. Macam tu supaya kita nampak perkaitan antara nama Allah dengan apa yang telah Allah lakukan. Nama Allah, sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah hidup ini. Kita rasa sangat berbaloi dengan tenaga kita, masa kita, kalau kita gunakan untuk kita mengenal Allah. Kalau ayat yang kita baca ni adalah ayat-ayat yang membuktikan apa yang Allah itu telah buat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga nanti kepada kita semua. Sebab kita tak nak belajar hanya pada nama, tapi kita nak lihat pembuktian dia. Dekat mana contoh-contohnya yang Allah ni bersifat As-Samad, contohnya Allah ni tempat makhluk bersandar. Lepas kita belajar nama Allah As-Samad, itu yang kita belajar nanti dekat surah Al-Ikhlas pula. Begitulah cara kita belajar. Kita kena tukar cara belajar Asmaul Husna ni, mesti belajar daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu. Kita boleh ambil daripada nama yang belakang dikaitkan dengan surah pun boleh. Itu teknik yang kita akan gunakanlah dalam pengisian kita. Baik, kalau tidak ada apa-apa lagi, kita pun dah sejam pengisian kita pada pagi ini. Sebab tadi kita dah mula lewat sikit. Sepatutnya 10.30. Okey, saya mohon maaf salah silap, kekurangan dalam sepanjang saya menyampaikan, sepanjang saya membimbing surat tadabbur ni. Kalau saya ada salah silap, kalau ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Moga Allah memberikan kita
keberkatan pengisian kita pada pagi ini. Allah bagi kita kebaikan yang banyak. Allah sentiasa memberikan kita petunjuk. Allah memberikan kita taufik untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui kita memahami dan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quranul Karim ini menjadi cahaya dalam hidup kita dan menjadi cahaya di dalam alam kubur kita, menjadi pembela kita, dan di akhirat nanti Al-Quran lah yang akan duduk di hadapan kita, kiri, kanan dan belakang kita. Ia akan memberi syafaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.